Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Muhammad Nasrul bin Sa'ad, pelajar semester 5 bagi jurusan dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Video ini dilaksanakan bagi memenuhi tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah kami, iaitu Dr. Muhammad Faizal bin Ash'ari dan juga Dr. Zulkifli bin Aini di dalam subjek gerakan misioneri Kristian. Video ini diberikan tugasan kepada setiap pelajar dengan diberi pilihan untuk memilih salah satu daripada 5 tajuk yang diberikan. Maknanya saya memilih tajuk yang dinamakan sebagai pertembungan di antara Protestan dan juga Katolik. Terlebih dahulu, sebelum kita melanjutkan isi kandungan video ini, izinkan saya menerangkan sedikit latar belakang mengenai kumpulan yang disebut sebagai Katolik dan juga Protestan ini di dalam ajaran agama Kristian. Katolik ini merupakan denominasi ataupun kebiasaan yang disebut di negara kita sebagai mazhab Kristian yang terbesar sebenarnya di dunia. Pada tahun 1990 pengikutnya dianggarkan lebih kurang 1 bilion orang semuanya, meliputi 52% daripada penganut agama Kristian itu sendiri, dan juga dinyatakan jumlahnya sebanyak 16% daripada populasi keseluruhan penduduk di dunia. Sebuah mazhab yang sangat besar dalam agama Kristian itu sendiri. Banyak penganutnya ini berada di negara-negara ataupun di benua-benua Eropah dan juga di Amerika Latin. Pengikut-pengikut pada mazhab Katolik ini banyak di negara-negara tersebut. Katolik menganggap mereka ini adalah sebagai pewaris yang sah kepada kekuasaan yang diturunkan oleh Jesus Christ kepada 12 orang pengikutnya, ataupun digelar sebagai apostle. Manakala Protestan pula, pengikut mereka ini mencecah kepada 800 juta orang di seluruh dunia. Dan gerakan Protestan ini sebenarnya wujud pada tahun 1517 lagi. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut pada isi yang seterusnya. Pengikut mazhab Protestan ini kebanyakan mereka ramai di negara Amerika, juga di beberapa negara di Eropah, dan juga banyak ramai terdapat di negara-negara Asia, terutamanya di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Sebelum saya pergi kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbezaan mereka, izinkan saya menyatakan sedikit tentang perihal apakah sebab musabab awal berlakunya perpecahan di dalam gereja itu sendiri. Sebelum saya bawakan kisah yang berlaku pada tahun 1517 yang membawa kepada terciptanya gelaran ataupun mazhab Protestan, kita balik semula pada zaman sebelumnya, iaitu lebih kurang pada tahun 1209, di mana terdapat satu kaum yang dinamakan sebagai kaum Gnostik.
Mereka ini adalah satu kaum penganut ajaran Kristian yang tidak mahu tunduk patuh kepada pihak Vatican City di Rome, sehingga memaksa pihak Vatican City menghantar lebih kurang 30,000 orang bala tentera untuk memerangi kaum Gnostik ini. Mereka ini kebanyakannya tinggal di kawasan yang disebut sebagai Languedoc, di kawasan selatan Perancis. Sehingga peperangan ini dikenali sebagai Perang Salib Albigensian. Rentetan daripada hal tersebut, maka hal ini berkembang sehinggalah membawa kepada peristiwa pada tahun 1517 di mana seorang padri yang juga merupakan seorang profesor di University Wittenberg, iaitu Martin Luther, yang membawakan 95 dalil ataupun pernyataan yang memprotes autoriti pihak Paus di Vatican City. Dan sebenarnya apa yang dibawa oleh Martin Luther ini mendapat sambutan yang agak hebat pada masa itu. Dan oleh kerana itulah lahirlah gerakan yang disebut sebagai Protestan, ataupun lebih kita fahami dengan maksud golongan-golongan yang memprotes, So daripada perkara-perkara ataupun kisah-kisah yang berlaku yang dapat kita fahami, maka berlakulah banyak pertembungan terutamanya dari sudut keimanan. Mereka berbeza pandangan dan pendapat. Kalau dari sudut keimanan, boleh saya bawakan antara contoh-contoh perbezaan di antara mazhab Katolik dan Protestan ini. Bagi denominasi Katolik, mereka ini memperakui sumber agama mereka itu datangnya daripada kitab Bible, dan juga yang kedua melalui tradisi-tradisi yang dijalankan oleh pihak gereja, iaitu di Vatican City. Dan yang ketiga, mereka berpandukan kepada magisterium ataupun kita sebut sebagai fatwa-fatwa gereja itu sendiri. Sedangkan pihak Protestan, mereka hanya mengiktiraf kitab Bible sahaja sebagai sumber rujukan keimanan kepercayaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Katolik ini mereka mempunyai kuasa ataupun autoriti untuk memberikan pengampunan kepada pengikut-pengikutnya di atas dosa-dosa yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan pihak Protestan kerana mereka berpendapat hanya Tuhan sahaja yang layak mengampunkan dosa hamba-hambanya. Yang seterusnya, Katolik, mereka mengiktiraf Paus itu adalah sebagai pemimpin tertinggi gereja. Manakala pihak Protestan mereka tidak mengiktiraf pihak gereja, terutama yang berpusat di Vatican City, kerana bagi mereka Yesus adalah merupakan pemimpin tertinggi bagi gereja. Dan yang seterusnya, Katolik, mereka ni membenarkan kepada penyembahan dan juga pemujaan kepada patung-patung, dan ia sebenarnya amat ditolak oleh gerakan Protestan kerana bagi mereka adalah suatu dosa yang besar menyembah patung-patung ataupun berhala. Itu dari sudut keimanan mereka, tuan-tuan. Jadi dari sudut hal-hal yang lain pula, kita boleh lihat bagaimana Katolik ini mereka, kalau kita kaji keseluruhannya, ianya lebih kepada menggunakan ataupun mengaplikasikan ajarannya secara tradisional.
manakala Protestan ini mereka adalah golongan ataupun gerakan yang lebih terbuka dan lebih moden, dan mereka banyak melihat setiap sudut perkara berkaitan dengan agama itu dari sudut yang lebih logik, umpamanya kalau kita masuk ataupun melihat tata cara peribadatan pengikut-pengikut Katolik ini, mereka berkumpul di gereja, membaca doa dan sebagainya, dengan diiringi oleh muzik yang dimainkan daripada organ dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kepada keadaan dalam gereja bagi mazhab Protestan, kita boleh lihat mereka lebih mengikut kepada peredaran zaman. Doa mereka diiringi dengan muzik-muzik yang lebih moden dan sebagainya. Kemudian kita boleh lihat dari sudut kepimpinan pemimpin gereja itu sendiri. Bagi Katolik, mereka hanya mengiktiraf golongan lelaki sahaja yang layak untuk menjadi memimpin agama. Tapi bagi Protestan tidak, mereka lebih terbuka, dan ramai di antara pengikut mereka di kalangan kaum wanita juga menjadi pemimpin-pemimpin di gereja. Dan kita juga boleh lihat perbezaan antara bagi mazhab Katolik ini, padri-padrinya dan juga sister-sisternya tidak dibenarkan untuk berumah tangga ataupun mempunyai berkahwin, bertentangan dengan apa yang dipercayai dan diyakini oleh pihak Protestan. Mereka tiada masalah untuk membenarkan para padri mereka dan sister mereka untuk hidup seperti pengikut ajaran Kristian yang lain, boleh bersosial dan juga membina keluarga dengan berumah tangga. Dari hal-hal yang lain juga kita boleh lihat perbezaan, boleh mengetahui dan nampak perbezaan di antara pengikut Protestan dan Katolik ini melalui cara yang ditunjulkan ataupun isyarat yang ditunjulkan sendiri oleh mereka. Bagi mazhab Katolik, mereka dalam banyak hal sentiasa melakukan perbuatan seolah membuat lambang salib pada tubuh badan mereka, bermula daripada dahi dan juga di dada mereka. Dan perkara ini tidak diamalkan oleh pengikut-pengikut ajaran Protestan. Kalau kita lihat keadaan ini, banyak pertentangan yang berlaku di antara Katolik dan Protestan. Dan sebenarnya ajaran Kristian pada hari ini bukan sahaja mencakupi kepada mazhab Katolik dan Protestan. Masih terlalu banyak pecahan-pecahan yang boleh kita lihat. Mudah-mudahan video yang tuan-tuan saksikan ini dapat memberi manfaat kepada diri saya dan kita semua, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.